Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini, cikgu akan menerangkan kemahiran manipulatif. Okay, kita dah habis bahagian kemahiran proses sains. Okay, cikgu cuba sebut sekali lagi. Kemahiran saintifik. Okay, kita belajar sains, dia ada kemahiran saintifik. Jadi, kemahiran saintifik itu terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okay. Kemahiran manipulatif ni pun kita dah belajar waktu kita darjah 1. Cuma kita nak bagi penerangan yang lebih lagi ketika darjah 2 ni. Okay, mari kita lihat ya. Kalau kamu ingat ada 5 semua sekali kemahiran manipulatif. Okey, sebelum kita lihat 5 kemahiran manipulatif yang perlu kamu kuasai, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan kemahiran manipulatif. Okey, jadi kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, jadi kita tahu apabila kita menjalankan penyiasatan sains, pasti kita menggunakan peralatan dan bahan sains. Jadi kemahiran manipulatif akan menekankan kita bagaimana mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey. Ada perkataan dengan betul. Barulah dikatakan kamu menguasai kemahiran manipulatif. Okey, kita lihat kemahiran manipulatif yang pertama. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey. Contoh-contoh peralatan sains apa dia? Okey, contohnya seperti silinder penyukat, bika, mikroskop. Itu peralatan. Okey, bahan sains pula. Contoh dalam gambar ni, cecair. Cecair itu adalah bahan sains. Okey, jadi cara menuang kemahiran yang ditunjukkan ni kemahiran cara menuang cecair dari dalam bika ke dalam silinder penyukat. Pun sebenarnya ada cara. Jadi kena buat dengan betul dan cermat. Tengok contoh murid dalam gambar tu. Dia perlu pegang. Okey, pegang dahulu silinder penyukat. Okey, pastikan silinder penyukat tu diletakkan di tempat yang rata. Bukan pegang dengan tangan, bukan pegang dua-dua. Satu pegang bika, satu pegang silinder penyukat di awangan, tak ya. Okay, jadi silinder penyukat diletakkan di atas meja di tempat yang rata. Kemudian pegang agar dia tidak terbalik ketika kita menuangkan cecair. Okey, jadi pastikan tuang cecair itu dengan berhati-hati agar tidak terpercik atau tidak tumpah ke meja. Okey, jadi ini kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, jadi kena tahu apa cara yang betul dia. Okey, kemahiran manipulatif yang kedua pula. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, apa itu spesimen? Ingat lagi tak kamu belajar masa darjah 1, pasti cikgu kamu dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan spesimen. Okey, spesimen ni adalah bahan yang kita ataupun benda atau objek yang kita nak kaji. Okey, objek yang kita nak kaji. Okey, contoh kat sini mengendalikan spesimen hidup iaitu siput kebun. Okey, jadi ni spesimen hidup. Kita nak kaji tentang siput. Jadi bagaimana kita mengendalikan tu adalah kemahiran manipulatif yang kedua. Okey, cuba lihat daripada gambar pertama sampai ketiga. Okey, jadi nak mengambil spesimen perlu memakai sarung tangan dan diletakkan ke dalam bekas yang sesuai dengan cermat dan berhati-hati. Okey.
Dan seterusnya, apabila setelah selesai menggunakan spesimen, ia perlu dilepaskan semula ke habitat asalnya. Okey, jadi ni contoh siput kebun. Jadi contoh lain, contohnya kalau kamu diminta membuat kajian ke atas belalang, nak melihat ciri-ciri belalang contohnya. Jadi kamu perlu mendapatkan seekor belalang kan? Jadi bagaimana kamu hendak mengendalikan belalang tersebut? Okay, mungkin kamu tangkap menggunakan jaring. Kemudian masukkan ke dalam balang yang bertutup. Tapi pastikan tutup dia mempunyai lubang. Supaya apa? Supaya belalang dalam balang tersebut boleh bernafas. Okay? Tapi kalau kamu tangkap belalang, baru je tangkap kaki dah patah, badan dah penyek, itu maksudnya kamu tidak pandai ataupun kamu tidak mengendalikan spesimen tu dengan betul dan cermat. Jadi kena pastikan dengan cermat. Kemahiran manipulatif yang ketiga, apa dia? Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, kamu mesti ada kemahiran melakar. Melakar kamu tengok tu seolah-olah melukis kan, tapi dia tak sama sebenarnya. Istilah sains ni melakar. Okey, jadi kamu perlu pandai melakar spesimen. Peralatan. Okey, kalau tengok kat sini, spesimennya bunga raya. Peralatannya bika. Dan bahan sains dengan betul. Bahan sainsnya apa dalam tu? Air berwarna. Okey, jadi kena tahulah buat lakaran. Supaya lakaran yang kamu buat tu, apabila orang tengok, orang tahu, oh apa lakaran kamu itu. Taklah kamu tak tahu lukis apa, tunjuk ke orang, orang tak tahu. Jadi itu maksudnya kamu belum menguasai kemahiran melakar. Okey, seterusnya, kemahiran manipulatif yang keempat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, tadi dah buat uji kaji guna peralatan. Jadi setelah selesai menggunakan peralatan, perlulah cuci, bersihkan dia dengan cara yang betul. Okey, ini contoh mencuci tabung uji. Jadi bagaimana cara mencuci tabung uji? Okey, mula-mula keluarkan bahan sains yang ada dalam tabung uji itu. Keluarkan, buang ke dalam sinki. Kemudian cuci dengan air paip dan berus menggunakan berus yang disediakan. Kita ada berus tabung uji ya. Berus tabung uji kalau kamu tahu, dia rupa dia seperti berus botol susu adik. Cuma dia lebih kecil. Okay, jadi beruskan dia ke dalam tabung uji itu agar tiada sisa yang melekat. Okay, kemudian terlangkupkan dia ke rak tabung uji yang disediakan. Dalam rak tabung uji itu kalau kamu lihat dia ada bahagian lubang, dia ada bahagian yang bertiang. Jadi bertiang, yang bahagian tiang tu adalah digunakan untuk mengeringkan tabung uji. Bahagian yang berlubang tu digunakan ketika kita melakukan uji kaji. Okay, kita letakkan tabung uji ke dalam bahagian berlubang tu. Tapi apabila dah cuci, terlangkupkan dia ke bahagian yang ada tiang. Okey, yang terakhir. Okey, poin yang kelima, kemahiran manipulatif yang terakhir ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Jadi ni kalau kamu perasan dia ada urutan dia, okey. Yang ni yang terakhirlah setelah selesai menggunakan peralatan dan bahan sains tu, dah selesai dah uji kaji, dah bersihkan, tak boleh tinggal tepi sinki sahaja. Perlu simpan semula ke tempat yang asal, tempat yang betul dan selamat. Bukan biarkan di atas meja atau di tepi sinki. Letak di tempat asal, tempat yang selamat dan dengan cara yang betul. Okey. Kalau contoh tadi tabung uji, cara yang betul dia terlangkupkan pada rak tabung uji. Okey. Kalau guna magnet,
nak simpan dia, kena simpan dalam kotak dia kan. Dia ada besi dia. Tak boleh main campak, longgok je dalam laci. Jadi, kalau apa lagi contoh dia? Bika, silinder penyukat, kena tahu bagaimana cara nak simpan. Okey, bukannya main, letak je longgok-longgok. Dia kena ada. Nak terlangkupkan ke, nak diri, dia mesti didirikan. Okey. Jadi ni contoh dia. Bika, ada rak dia. Kan, kalau tengok bilik sains, dia dah ada label kat mana tempat simpan bika. Okey, ni simpan kantar pembesar. Masukkan semula dalam kotak dan susun elok-elok. Okey. Jadi kantar pembesar ni pun kerana dia daripada kaca kan. Kalau kita main longgok je mungkin menyebabkan dia rosak atau pecah. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan boleh kuasai 5 kemahiran manipulatif. Dia senang 5 tu ingat dia ada turutan dia. Guna peralatan, kendalikan spesimen, lepas tu buat lakaran, dah siap tu bersihkan dan yang terakhir simpan. Okey. Itu sahaja untuk kemahiran manipulatif, 5 kemahiran manipulatif. Selamat belajar, selamat semoga lebih mahir mengamalkan kemahiran manipulatif. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.